Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-Mustafa wa ala khawatimihim wa akramihim wa ashrafihim habibillahi wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-mujahidin أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para muslimin muslimat, tuan hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pujian kita rafa'kan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian-pemberian yang masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri dengan sebaik yang mungkin. Dengan arti kata yang lain, kita dapat melaksanakan seluruh pemberian-pemberian yang Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amanah yang pastinya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Dalam ayat Allah menyatakan, tu'addul amanati ila ahliha, wahai orang yang beriman agar kamu menunaikan amanah itu kepada mereka atau orang-orang yang berhak untuk diberikan amanah. Dan selain daripada itu, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan peluang dan ruang untuk bersemuka semula. Yang mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan terus mendapat kasih sayang, belas kasihan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ruang untuk diterima sebagai ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti mana biasa, sebelum kita memulakan pengajian kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Pagi ini kita akan menyambung semula
pengajian kita di dalam kitab Matan Arba'in hadis 40 ini. Dan saya kira kita telah sampai pada teruskan 139. Ini dalam petunjuk atau kesimpulan daripada hadis yang kita bicarakan ini. Baik, rujuk kepada perbincangannya, petunjuknya. Hadis ini mengandungi beberapa petunjuk. Di antaranya ialah pertama, menunjukkan bahawa tiap-tiap amal yang tidak disyariatkan agama atau tidak ditunjukkan oleh dalilnya adalah ditolak. Artinya tidaklah diterima. Kerana ini, siapa sahaja yang merekakan atau mengada-adakan suatu perkara yang baharu dalam agama atau dihubungkannya dengan agama, padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah membenarkan yang demikian itu, tidaklah perkara yang tersebut itu dipandang sah dalam agama, sebab itu ditolak dan tidak diterima. Asasnya perlulah dikaitkan sama ada ia bertolak daripada agama ataupun berakar ummi, berasal daripada agama itu sendiri ataupun tidak. Jadi sekiranya dasarnya itu memang ada pada agama, mungkin dengan caranya yang berbeza, maka tetap sahaja ia dianggap sebagai perkara yang tidak ataupun perkara yang bukan bid'ah. Sebaliknya dia adalah merupakan suatu perbuatan ataupun lebih tepat kita sebut sebagai bid'ah mahmudah, ya, yang dipuji, suatu perbuatan yang baru, tetapi perbuatan tersebut tidaklah dicerca ataupun tidaklah dikeji, dan ia merupakan salah satu perkara yang masih lagi berada dalam lingkungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian cuba kita tengok di bawah sekali itu ada notakan itu. Saya tidak pasti di mana dia punya nombor itu. Bawah sekali itu ada disebut dalam bahasa Arab. Wa fihi dalilun ala anna man ibtada'a fi ad-din bid'atan la tuwafiqu asy-syar'a fa ismuha 'alayhi wa 'amaluhu mardudun 'alayhi wa annahu yastahiqqu al-wa'id. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. Padanya itu terdapat dalil bahawa sesungguhnya barang siapa yang melakukan sesuatu perkara yang baharu, melakukan bid'ah di dalam agama, la tuwafiqu syar'a, yang tidak bertepatan dengan syarak, fa'izmuhuma alaih, fa'izmuha, maka dosanya, itu dosa bid'ah itu alaih, akan tertanggung ke atas dirinya, wa amaluhu mardudun alaih, dan amalannya itu akan ditolak kepadanya. Maknanya amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya la tuwafiqu syara', dia tidak bertepatan dengan syarak. Wa annahu yastahiqqul wa'id, dan sesungguhnya dia berhak untuk menerima ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara yang baru ataupun awa muhdithan, dia berada pada sesuatu tempat dalam keadaan dia melakukan satu perkara yang baru, fa alaihi la'natullah, maka ke atasnya akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kehidupan kita ini, boleh tak untuk melakukan satu perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Dari sudut gambaran ataupun bentuknya, jawapannya dibenarkan di kalangan para ulama, selagi dia tidak bertentangan dengan asal perbuatan tersebut, ataupun dari sudut asasnya itu ada. Perbuatannya bentuknya baru, tetapi asasnya masih lagi ada berkaitan dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, maka ia masih dianggap sebagai perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Yang memang sebaiknya dari sudut hakikat yang asal, yang memang sebaiknya itu kita amalkan sunnah yang telah jelas daripada Rasulullah SAW. Tapi pada saat yang serupa, kita juga tidak terlalu untuk menghukum seseorang yang apabila melakukan sesuatu yang baru, yang dasarnya itu ada dalam Islam, kita tidak menganggap mereka sebagai ahlul bid'ah, ya, ataupun kita tidak menganggap mereka ini sebagai orang yang mengada-adakan sesuatu hukum dalam agama itu sendiri, sebab dasarnya itu masih lagi ada dalam perbuatan yang dilakukan ketika itu. Ya, seperti mana apa yang kita bicarakan antaranya musafahah, bersalam-salaman sesudah daripada salat, ya. Memang
tidak ada, Rasulullah tidak pernah buat. Tapi syariat bersalam-salaman itu ada dalam agama yang disebutkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab manusia akan berdepan dengan berbagai bentuk benda-benda yang baru dalam hidup. Ya. Kalau kita katakan hanya sekadar kita bercakap ataupun hanya sekadar mengamalkan hadis Rasulullah, tidak boleh diubah bentuk dan juga gambaran-gambarannya, maka kita tidak akan dapat untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan suasana yang pastinya berbeza. Kalau kita tengok sekarang, contoh muamalah, perkara yang banyak berlaku, masalah bank, masalah kad kredit. Zaman Rasulullah mana ada kad kredit, ya. Kalau kita tengok lagi apakah ia tidak dianggap sebagai suatu ibadah? Jawapannya tidak. Dia adalah merupakan ibadah, sebab ada di kalangan kita ataupun ada di kalangan mereka yang menyatakan bahawa perkara bid'ah itu pada agama, tapi perkara yang berkaitan dengan dunia itu tidak dianggap sebagai perkara yang bid'ah. Ya. Jadi ada orang menganggap kad kredit itu adalah perkara yang berkaitan dengan urusan dunia. Dan ini dijawab balik. Kalau kita katakan urusan dunia tidak dikaitkan dengan perkara agama, sedangkan dalam kitab yang kita pelajari, kitab fikah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berapa banyak urusan dunia dalam kitab fikah berbanding dengan urusan agama? Berapa banyak? Bab yang kita belajar, bab ibadah, kemudian masuk kepada bab selepas ibadah apa dia? Muamalah, ya. Kemudian bab ahwal as-syakhsiyah. Bab mula-mula kita kata bab ibadah. Ibadah tu apa dia? Kita belajar tentang bab air, naik kepada bab air, masuk kepada bab sembahyang, masuk dalam bab sembahyang, kemudian masuk kepada bab puasa. Habis puasa masuk pula bab haji. Jadi ada juga zakat, bab berkaitan dengan zakat. Zakat dah masuk kepada bab muamalah nanti. Ya, ada perkara yang berkaitan. Jadi maknanya perkara itu bab ibadah memang ada dalam kitab disebut. Tapi apakah kita belajar bab itu saja? Tidak. Kita akan masuk kepada bab muamalah, bab jual beli. Jual beli yang begitu banyak sekarang. Yang disebut dengan baik bisamanin ajil, baik, ya, macam-macam baik, munakasah dan sebagainya. Semua ada kaitan. Dan semuanya itu adalah merupakan lingkaran kehidupan kita di dunia yang kita tidak boleh pisahkan dengan hal tersebut. Maknanya perkara yang berkaitan dengan dunia juga itu dianggap sebagai ibadah dalam Islam. Sebab sesudah daripada itu masuk pula kepada kehidupan kita. Ahwal syakhsiyah, berkaitan dengan munakahat, berkaitan dengan talak, berkaitan dengan rujuk dan sebagainya, itu ada dalam bab munakahat. Munakahat kan kehidupan kita juga sesama manusia. Jadi maknanya hubungan sesama manusia juga yang berkaitan dengan dunia itu juga dianggap sebagai agama. Dan kemudian di hujung sekali itu bab yang berkaitan dengan apa? Jarang kita tengok di hujung. Bab berkaitan dengan hudud, perkara-perkara yang berkaitan dengan kenegaraan Islam, as-siyasah, ya. Perkara yang berkaitan dengan as-siyasah, pentadbiran Islam, dan banyaklah kaitan dengan hudud, qisas dan juga dinayah-dinayah yang lain, termasuklah selain daripada hudud, kemudian qisas, dan apa satu lagi? Ta'zir. Nah, saya pun lupa ingat. Jadi ta'zir, qisas dan juga hudud itu adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Islam, ada pada hujung kitab tersebut. Maknanya hampir keseluruhan daripada hukum-hukum yang terdapat dalam kitab fikah itu juga berkaitan dengan kehidupan kita di dunia. Jadi kita tak boleh nak pisahkan. Bahkan kalau kita rujuk dalam kitab-kitab ulama-ulama salaf yang lalu, bila sebut ulama-ulama salaf ni siapa dia? Bila kita sebut ulama-ulama salaf ni siapa dia rujukan kita? Seperti itu tak apa maksudnya. Iaitulah 3 kurun yang pertama. 3 kurun yang pertama. Kan itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun itu adalah kurunku. Diikuti dengan kurun berikutnya, diikuti dengan kurun berikutnya. Dan kemudian berlakulah beberapa permasalahan pada kurun sesudah 3 kurun yang pertama. Jadi 3 kurun yang pertama iaitulah kurun zaman Rasulullah, diikuti dengan zaman para sahabat, dan diikuti dengan zaman para at-tabi'in. Mereka yang mengikut akan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 kurun inilah yang para ulama bersepakat hujjah mereka itu boleh digunakan untuk mengeluarkan hukum. Jadi selain daripada itu, hujjah mereka itu tidak dianggap sebagai hujjah ulama-ulama yang terdahulu yang dijadikan sebagai sumber hukum. 3 kurun ini sahaja yang disebut oleh para ulama. Jadi pada 3 kurun itulah hujjah-hujjah yang akan dibina dalam kita menjadikan ia amalan dalam kehidupan kita. Dan ulama-ulama pada 3 kurun yang pertama tidak pun menyebutkan dalam bab yang perkara yang berkaitan dengan dunia ini, itu tidak berkaitan dengan
tidak berkaitan dengan ibadah. Hidup kita semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya yang kedua, menunjukkan bahawa tidaklah dapat beramal dengan suatu amal yang keluar dari hukum syarak atau yang menyalahinya. Juga tidaklah dapat diterima alasan orang yang berbuat kejahatan mengatakan bahawa ia tidak mengadakan kejahatan itu. Ia hanya berbuat menurut apa yang telah diadakan dan telah banyak dikerjakan orang lain sebelum daripadanya. Jadi maknanya hidup kita ini mestilah terikat dengan hukum halal dan juga haram, wajib dan sebagainya. Itu hukum yang mengikat kita, bukan amalan-amalan orang terdahulu. Perbuatan yang berlaku sebelum Rasulullah SAW datang, mereka menyebabkan mereka itu lalai atau menyebabkan mereka itu terpesong kerana mereka menjadikan amalan-amalan orang terdahulu itu sebagai hukum hakam mereka. Dalam surah Al-Baqarah pada juzuk yang kedua, ayat saya terlupa ayat ke berapa, 1, 2, ketiga surat di atas. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebut apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Wa idza qila lahum ittabi'u, dan apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah kamu apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mereka kata apa? Qalu bal nattabi'u ma alfayna, bahkan kami mengikut apa yang kami temui dalam agama datuk nenek moyang kami. Maksudnya seluruh keturunan kami itu, itulah amalan mereka, kami tidak mampu untuk pisahkan, dan itu menjadi acuan dalam kehidupan kami. Dan kemudian Allah timbulkan soalan ke situ, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun nenek moyang kamu itu tidak pernah berfikir dan tidak pernah berakal, serta mereka tidak mendapat hidayah daripada Allah. Jadi soalan itu hanyalah sebagai soalan taubih ataupun untuk memberikan kecaman mereka yang hidup hanya sekadar mengikut-ikut tanpa mengetahui tentang persoalan tersebut. Nanti orang tanya pula, dan kalau begitu apakah dasar kita ini perlu untuk mengetahui dalilnya secara jelas? Jawapannya juga tidak. Melainkan perkara yang berkaitan dengan akidah itu kita kena ada asas. Ini kenapa kamu percaya wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Sebab ayah saya percaya wujud Allah, saya pun percaya wujud Allah. Bab itu tak boleh. Bab akidah dia adalah merupakan asas, ya. Yang merupakan perkara asas paling basic kita kena tahu apa bukti yang Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Mesti kita melihat dalil daripada Al-Quran. Allah mencipta langit dan juga bumi, tidak mungkin langit itu wujud tanpa ada penciptanya. Seperti mana masjid ini wujud, tak mungkin tak ada pembina yang membina bangunan ini, pastinya ada. Begitulah langit dan juga bumi. Diri kita, ya, yang menjadikan pastinya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah jadikan dalam bentuk yang berbeza-beza. Tidak mungkin Allah jadikan sedemikian rupa wujud dalam keadaan semula jadi. Jadi akal kita berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menggunakan dalil daripada Al-Quran Al-Karim yang terlalu banyak. Allah Subhanahu wa taala nyatakan jangan menyekutukan Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kamu akan Allah, jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu. Dalil yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Adapun perkara-perkara yang berkaitan dengan fiqh, maka di situ para ulama telah meletakkan kepada kita, jika sekiranya kita tidak memiliki ilmu yang cukup, kemampuan kita untuk mengeluarkan dalil, dan memang pun kita tidak ada kemampuan untuk mengeluarkan ataupun mengambil pengajaran daripada dalil itu, maka kerja kita adalah bertaklid, al-muqallid, artinya kita mengikut para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada ahli bijak pandai sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi ulama bagi tahu hukumnya begitu, cukup kita mengambil pandangan yang diutarakan oleh para ulama, kerana kita tidak berkemampuan untuk menilai sesuatu hadis ataupun mengeluarkan sesuatu istinbat hukum berdasarkan kepada hadis dan juga berdasarkan kepada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, ya, berdasarkan kepada ayat suci Al-Quranul Karim. Buktinya pun, buktinya kalau kita belajar bahasa Arab masih lagi sangkut, apatah lagi kita nak belajar tentang ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca innamal a'malu, adapun amalan, lu tu kenapa bagi depan, ya? Binniyati, di bagi bawah. Itu bagi bawah sebab dia belum jalan, okey selesai. Tapi lu tu kenapa baca dia bagi depan dan sebagainya. Baru baris sahaja. Sebab perbincangan baris itu pun memainkan peranan yang penting, dan kemudian barulah kita akan mengenal
mengenali kalimah-kalimah pula, bagaimana, kenapa dipilih kalimah tersebut, kenapa tidak yang lain dan sebagainya, itu diperbicarakan. Kerana itu, kerana kita tidak ada kekuatan, maka kita perlu untuk mengambil hukum-hukum tersebut daripada para ulama, seperti mana yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat Nabi tidak semuanya bijak pandai. Sahabat Nabi ada di kalangan mereka itu yang sibuk dengan berperang, ada di kalangan mereka yang sibuk dengan perniagaan, ada di kalangan mereka yang sibuk dengan kerja-kerja lain, dan ada di kalangan mereka yang sibuk dengan menuntut ilmu. Antara sahabat Nabi yang sibuk dengan menuntut ilmu iaitulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana saja Rasulullah berada, Abu Hurairah akan turut serta, dan kerana itu hadis-hadis daripada Abu Hurairah itu banyak. Ya. Sementara dalam hadis-hadis yang lain itu tidak berapa banyak akibat daripada kesibukan mereka, dan mereka tidak pernah bertanya daripada mana sumbernya. Mereka bila ditanya saja terus diberikan jawapan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tanpa mereka menyatakan tentang hadis ini begini bunyinya, begini bunyinya, begini bunyinya. Tidak perlu. Sebab itulah kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikah, dia tak perlu jelaskan pun dalam bab rukun dalam sembahyang. Rukun sembahyang ada berapa? Rukun sembahyang ada berapa? Itu dalam bab Syafi'i kan. Tapi itu pun ada perbahasan di kalangan para ulama, bukan 13, ada yang menyatakan 17. Ya, sebab dia dikira dengan tamak-ninah itu berbeza. Ya, tamak-ninah itu kiraan yang berbeza daripada rukun-rukun tersebut. Nah, ini juga dibicarakan di kalangan para ulama. Contoh kalimah yang disebut secara juz'i, ya, sebahagian saja tapi dia memberikan makna yang menyeluruh. Itu pun kita tidak dapat mengetahuinya. Ya, makna amun mahsus contohnya, maknanya umum tapi dikhususkan dengan sesuatu. Seumpama hadis yang kita bicarakan ini makna dengan hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Kalimah kullu itu memang merujuk kepada seluruh, tapi dikhususkan dengan hadis yang lain. Itu dibicarakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Begitu juga kalimah yang kecil, kalimah yang sejuzuk sahaja, dia memberikan makna menyeluruh. Itlaqul juz'i yang disebut oleh kaedah para ulama, itlaqul juz'i wa iradatul kull. Disebut dalam bentuk juzuk tapi dimaksudkan adalah menyeluruh. Contohnya apa? Contohnya perkataan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan kepada kamu itu, ya, alaikumul maitatu mayat. Ya, mayat itu binatang-binatang yang disembelih atau menyebut nama Allah itu juga dianggap sebagai mayat. Wad-damu, dan juga darah, dan lahmu khinzir, daging babi. Nah, Allah dalam Al-Quran mana Allah sebut ustaz yang cerita tentang tulang babi? Tak ada. Allah cerita tentang jildul khinzir? Tak ada. Allah cerita tentang apa lagi? Hati khinzir, maknanya organ-organ dalaman khinzir. Allah sebut hanya lahmu khinzir, lahmul khinzir, daging babi. Jadi maknanya yang haram itu Allah sebut haramnya daging. Artinya hati babi boleh dimakan. Kalau nak buat gearbox babi, sebab tak diharamkan pun. Kan dalam hadis dan itu kalau kita ambil zahir ayat tersebut, ya tak ya. Al-Quran cuba cek balik dalam Al-Quran, tak ada Allah sebut tentang itu babi, kulit babi dan sebagainya. Ya sebab hidup marah-marah ni pasal orang nak buat pakai kulit tersebut, kulit babi dijadikan sebagai baju kita. Apa masalahnya? Tak jadi masalah sebab dia tak haram. Nah, dalilnya disebut pada mana kita ambil. Nah, ulama mengambil kaedah itlaqul juz'i wa iradatul kull. Dimaksudkan hanya sejuzuk saja, tapi maksudnya adalah keseluruhan. Dan ulama juga menyatakan kenapa Allah sebut daging, kenapa Allah tak sebut yang lain. Sebab bila sebut daging pada sesuatu binatang itu sebenarnya apa poin utama kita sembelih? Kita sembelih binatang ni, sembelih lembu, sembelih kambing. Itu sebab kita sembelih kambing nak dapat tanduk. Sebelum dapat daging tu kita nak tak ada. Memang matlamat daripada kita sembelih tu, kita nak sembelih dapatkan daging. Sebab itu dalam bab penyembelihan, kan di antara sunat untuk kita mencari lembu-lembu yang gemuk, yang bersih, ya. Dia tengok tulang dia, naik kata ya Allah, ya aku punya dah apa ni lembu dan sebagainya untuk dikorbankan terus. Ya. Sebaik-baiknya adalah yang gemuk, yang bersih. Sebab itu tak dibenarkan yang cacat, telinganya hilang, ekor putus dan sebagainya. Itu pun diambil apa ni perhatian untuk menjadikan binatang tersebut sembelihan. Sebab yang penting dalam sembelihan itu adalah daging. Justru kerana yang terpenting itu daging, ya. Kalaulah daging
ini yang paling penting itu diambil perhatian oleh Allah, maka yang tak penting lagilah diambil perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Ulama menyatakan kalau yang penting itu diambil perhatian oleh Allah, yang tak penting lagilah diambil perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab perkara poin yang penting itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disebutkan. Kaedah inilah yang dibicarakan oleh para ulama. Justru itu kita kena faham tentang hal-hal seumpama ini. Itu kita tidak dapat mengambil perhatian atau tidak akan kita fahami kalau kita tidak menuntut ilmu, tidak mengambil contohnya pengajian usul fiqh. Usul fiqh inilah yang menjadi antara perbahasan penting. Ya, kalau usul fiqh ini tidak ambil perhatian, kita tidak akan dapat mengetahui kaedah untuk mengistimbat sesuatu hukum-hukum yang telah dibicarakan di kalangan para ulama. Baik, seterusnya menurut kata Imam Nawawi bahawa pada hadis tersebut didapati dalil bahawa orang yang mengada-adakan sesuatu dalam agama, yakni bid'ah yang tidak sesuai dengan syarak, maka adalah dia berdosa dan amalnya dikembalikan kepadanya, dan mendapat amaran keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahdatha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullah." Seperti mana yang tercatat di dalam kaki di bawah. Barang siapa yang ada-adakan suatu bid'ah ataupun menolong, membantu orang yang ada-adakan bid'ah, maka atasnya itu mendapat kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadu billah. Jadi selesai kita membicarakan tentang persoalan bid'ah tersebut. Ada soalan tentang perbuatan sebelum kita masuk kepada hadis berikutnya? Tidak ada. Jika tidak ada, kita masuk kepada hadis berikutnya. Dan hadis berikutnya ini juga ada kaitan sebenarnya dengan hadis sebelumnya. Sebab kalau kita tidak mengetahui, maka kita tidak akan tahu tentang hukum tersebut. Baik, masuk kepada hadis yang ke-6. Al-haditsus sadis. Al-haditsus sadis an Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل مالك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu pun nyata, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang kesamaran yang tidak diketahuinya oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa memelihara segala kesamaran, sesungguhnya ia telah memelihara bagi agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa jatuh ke dalam perkara kesamaran, jatuhlah ia ke dalam yang haram, seperti seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan. Hampir sangat ternaknya, maka di dalam hampir sangat, yakni ternakannya berada di dalamnya. Ketahuilah bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangan. Ketahuilah bahawa larangan Allah ialah segala yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa di dalam badan ada seketul daging. Apabila ia baik, baiklah seluruhnya, dan apabila ia rosak, rosaklah sekaliannya. Ketahuilah itulah yang dikatakan hati, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Syarahnya, hadis yang ke-6 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Jadi kita tahu bila disebut dengan hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, antara lain hadis itu disebut dengan nama hadis muttafaqun alaih. Ya, pertama memanglah hadis itu sahih, dan hadis itu bila disebut saja selain daripada hadis rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim,
ada kalanya disebut dengan nama hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, disebut muttafaq alaih, disepakati ke atasnya, itu maknanya persetujuan yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sebut yang muttafaqun alaih, tidak lain, itu adalah Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Daripada Abu Nu'man, Abu Abdullah ini siapa? Nu'man ibn Bashir. Jadi orang-orang Arab biasa bila sebut sahaja dengan Abu, ataupun biasa sebelum dia menyebut namanya, dia akan gelar nama gelarannya. Oleh kerana anaknya yang paling sulung adalah bernama Abdullah, anak lelaki yang bernama Abdullah, maka Nu'man ibn Bashir itu disebut dengan nama Abu Abdullah, bapa kepada Abdullah. Kalau katakan Ummu, siapa nama anak kita? Anak kita pun hari ini pun nama pelik-pelik lah. Dah pelik pun dia baru tanya Ustaz ni nama tolong bagi makna sikit Ustaz. Kita pun nak pergi kepala apa perkataan ni. Suruh tuliskan sedikit dalam tulisan Jawi atau bahasa Arab, tak tahu Ustaz, tahu ni. Area, apa area Ustaz? Area, cuba je balik tulis bahasa Arab. Entah tulisannya macam mana. Kita pun cari apa perkataan tersebut. Dari sudut makna dia. Jadi kalaulah katakan kita begitu, nama anak kita Aminah ataupun seorang ibu ada anak bernama Aminah, sebut Ummu Aminah, ya. Itu memang biasa dipergunakan gelaran-gelaran ataupun kinaat yang disebut sebagai nama-nama, ya, terhadap kunyah-kunyah yang digelar ataupun gelaran tersebut kepada orang-orang Arab di kalangan mereka yang memiliki anak. Tapi apakah kalau orang tak memiliki anak boleh disebut? Boleh. Jawapannya ada beberapa riwayat yang menceritakan di kalangan para sahabat dia tak ada anak tapi dia ada binatang, disebut dengan nama binatang. Bapa kepada kucing. Siapa dia? Abu Hurairah. Ada riwayat Hurairah itu adalah seekor hurrah, asalnya hurrah. Hurrah itu kucing, tapi kalau kucing itu kecil dia disebutkan Hurairah. Macam contohnya Jabalun. Jabalun ada jabal bukit. Tapi kalau bukit itu kita nampak bukit itu kecil, kita kata Jubailun. Wazan Fu'ailun. Maknanya bukit itu kecil sikit, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, kita kata Jubailun. Dan begitulah seterusnya, ya. Banyak kalimah-kalimah yang menggunakan formula Fu'ailun. Jadi antaranya Hurairah daripada Harrah, kucing besar, dan kecilkan Hurairah, ya, kucing tersebut kucing yang kecil. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah Abu Hurairah, dia kadang-kadang waktu dia rehat, dia letakkan kucing tersebut dalam pakaiannya. Sebab itu orang-orang Arab kan, kenapa dia punya lengan di labu? Soalnya dia nak mempermudahkan letak barang dalam tu, ya. Itu sebab je labu. Kita ni tak tahu kenapa buat labu-labu itu kan. Itu ada tujuan tu, ada matlamat. Tak ada labu-labu, ya. Macam-macam barang boleh masuk. Okay, baik. Nu'man ibn Bashir. Nu'man ibn Bashir adalah seorang Ansar suku Khazraj. Jadi bila kita kata Nu'man ibn Bashir ni, siapa dia? Dia adalah merupakan orang yang lahir ataupun sahabat yang lahir di bumi Madinah. Dia bukan sahabat daripada bumi Makkah. Dan dia lahir daripada kelompok Khazraj. Riwayat menyatakan dia lahir pada tahun 2 Hijrah. Bermakna ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nu'man ibn Bashir umurnya berapa tahun? Tolaklah dengan berada di Mekah berapa tahun Mekah? Madinah 10 tahun. Jadi maknanya usianya ketika itu 8 tahun. Kalau lahir tahun yang kedua Hijrah, berarti semasa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia Nu'man ibn Bashir itu adalah 8 tahun. Tetapi walaupun usia 8 tahun, dia adalah merupakan seorang yang begitu mengambil berat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita rasa, ya Allah, hebatnya orang-orang yang terdahulu. Walaupun usianya tak sampai pun 10 tahun, tapi bab berkaitan dengan hukum anak-anak kecil sudah pun mengambil berat tentang persoalan tersebut. Jadi antara salah satu sebab Nu'man ibn Bashir, jika tidak silap, Nu'man ibn Bashir dia meriwayatkan hadis Rasulullah SAW sebanyak 104 hadis. Dia meriwayatkan hadis Rasulullah SAW sebanyak 104 hadis baginda SAW. Jadi pernah satu ketika ayahnya begitu sayang, Bashir radhiyallahu anhu itu begitu sayang terhadap anaknya Nu'man berbanding dengan anak yang lain. Lantas ketika itu dia menyediakan seorang khadam khas untuk anaknya. Kamu nak apa nanti jualan dan tersebut. Kemudian waktu itu
diberitahu kepada ibunya. Maknanya suaminya tadi ataupun ayah kepada Nu'man, dia tak bagi tahu kepada isterinya, dia tak bagi kepada anaknya kelebihan berbanding dengan anak yang lain. Dan ibunya ketika itu pun mengambil peran. Ini diceritakan dalam kitab Tarbiyatul Aulad, catatan daripada Abdullah Nasir Alwan radhiyallahu anhu rahimahullah. Syekh Abdullah Nasir Alwan mengarang kitab Tarbiyatul Aulad, dan beliau menceritakan berdasar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya apa yang berlaku, maknya dia tengok ni siapa ni, ayah bagi dah kepada saya kadang untuk menjaga ataupun untuk menguruskan kehidupan. Lantas ketika itu ditanya balik kepada Nu'man, ayah kamu ni ada tak bagi pada yang lain? Jawapannya tidak. Kamu jangan terima pemberian daripada ayah kamu ini selagi kamu tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nu'man ibn Bashir tadi pun bersama dengan ayahnya pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika itu bila ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah kata, kamu bagi kepada anak kamu Nu'man ini, ada tak kamu berikan juga kepada anak-anak kamu yang lain? Jawapan ayahnya, saya tak bagi kepada yang lain. Maka ketika itu Rasulullah tidak benarkan. Rasulullah pernah menyebut, i'dilu baina auladikum, berlaku adillah di antara anak-anak kamu. Sebab apa kena berlaku adil? Anak-anak juga ada perasaan. Jadi dia tengok, dia dapat lebih, saya ni kenapa tak dapat lebih, ataupun tak dapat sama dengan apa pemberian yang diberikan. Anak kita melihat tentang itu, walaupun memanglah harta itu harta kita, ya, harta saya apa masalahnya, memang harta itu adalah merupakan harta kita, tapi kalau tidak diurus dengan sebaik mungkin, dia akan menjadi satu perbalahan. Dan isu inilah yang menjadi sebab adik-beradik ataupun anak-anak kita saat ketika kita meninggal, bila kita tidak urus dengan sebaik mungkin, mereka akan bergaduh, ya. Suami ataupun ayah meninggal, tinggalkan harta yang banyak. Nah, nak lagi harta bagaimana? Yang sulung rasa, aku sulung, aku lagi banyak lah, patutnya terima. Yang pula, kakak pula kebetulan yang sulung tu kakak nak dapat lebih pula. Nah, macam mana dalam Islam tidak membenarkan, walaupun namanya kakak, tapi dia adalah perempuan. Perempuan tetap dia mendapat satu berbanding dengan lelaki, ya. Hadil unsaya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dua bahagian, pemberiannya mestilah lebih banyak. Dan akhirnya bergaduh dengan sebab tersebut, sehingga akhirnya kadang-kadang urusan masalah harta pusaka itu pun tak selesai, semua bergaduh. Sebab nak menguruskan dia kena ada persetujuan daripada masing-masing pihak tersebut untuk dibawa, ya, kepada amanah raya berhad dan sebagainya. Itu kan perlukan kepada persetujuan. Kalau masing-masing tak bersetuju, itu yang menyebabkan tergantung sampai beberapa generasi berikutnya akibat tidak bersetuju. Jadi bab harta itu kadang-kadang dia memberikan satu masalah besar kepada kehidupan kita. Kita kena jaga kembali tentang persoalan tersebut. Nah, habis itu kalau Ustaz kita nak buat macam mana? Waktu hidup ni kita nak agihkan sila. Jadi ambil harta kita. Ni rumah ni, maka kita gabung dan sebagainya. Boleh juga dibagikan hibah, yang disebut dengan nama hibah. Hibah ni pemberian semasa kita berikan waktu hidup. Jadi pada saat ketika hidup tu kita dah agihkan pembagian tersebut. Cuma kata nanti kalau nak ambil ni hak jadi kamu ketika saya meninggal. Tak boleh. Kalau ketika saya meninggal, maksudkan kita kata nanti kamu boleh gunakan sesudah ayah meninggal. Itu jadi wasiat lah. Wasiat tak boleh bagi pewaris-pewaris. Sebab hadis Rasulullah jelas, Rasulullah kata apa? La wasiyata liwarisin. Tiada wasiat kepada para pewaris untuk menerima. Pewaris mestilah diagihkan mengikut bahagian-bahagian yang telah ditetapkan di dalam Islam. Nah, pandai-pandailah kita menyusun tentang hal-hal tersebut dan bincanglah dengan sebaik yang mungkin supaya ia tidak menjadi suatu musibah yang besar ketika kita bertemu dengan Allah. Nu'man ibn Bashir ketika itu, pada saat ketika itu dia terpulangkan sebab Rasulullah SAW menyatakan perkara tersebut itu tidak ada keadilan di antara adik-beradik Nu'man ibn Bashir. Itu salah satu daripada riwayat yang pernah disebutkan oleh Nu'man ibn Bashir berdasarkan kisah yang berlaku dengan Rasulullah SAW. Ibunya adalah seorang sahabat, iaitulah saudara kepada Abdullah ibn Rawahah. Ibunya adalah merupakan adik-beradik kepada Abdullah ibn Rawahah. Maksudnya Abdullah ibn Rawahah itu adalah merupakan bapa saudara kepada Nu'man ibn Bashir. Siapa dia Abdullah ibn Rawahah? Masya Allah, di antara penyair Rasulullah SAW yang cukup terbilang. Selain daripada Hasan ibn Sabit, antaranya Abdullah ibn Rawahah. Dan jika tidak silap, Abdullah ibn Rawahah juga ini di antara penulis wahyu Rasulullah SAW. Jadi hebat di kalangan mereka ini memiliki sejarah-sejarah yang cukup dekat dengan Rasulullah SAW. Demikian pula ayahnya Bashir.
Bashir pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu, engkau telah mengajar kami cara kami mengucap salam kepada engkau, maka bagaimanakah pula kami hendak mengucap selawat ke atas engkau? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang disebut dengan nama selawat Ibrahimiyah. Ya, selawat Ibrahimiyah artinya sempurna sampai kita mendoakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita doakan Nabi Ibrahim alaihissalam? Tak ada pun Nabi yang lain. Itu jadi soalan juga orang bertanya, itu permasalahan. Kenapa tak Nabi Musa? Kenapa tak Nabi Isa? Kenapa tak Nabi yang lain? Sebab apa tuan-tuan Muhammad? Maksudnya dia macam mana? Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam? Kerana kelahiran umat teramai ke bumi Allah Subhanahu wa taala itu adalah berdasarkan kepada Nabi Ibrahim. Daripada Nabi Ibrahim itu lahir Bani Israel. Dan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahirnya ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun umat Arab itu sendiri. Kelompok Arab itu lahir daripada Nabi Ibrahim. Maksudnya Arab itu lahir daripada Nabi Ismail, anak daripada Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Dan kemudian daripada Yahudi ataupun Bani Israel itu lahir daripada Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa yang lebih muda berbanding dengan Nabi Ismail, 13 tahun jarak dari antara Nabi Ismail dan juga Nabi Isa alaihissalam. Baik, jadi daripada situ kelahiran. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim ini kita doakan sebab Nabi Ibrahim alaihissalam yang memulakan untuk membina Kaabah ketika itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah cerita tentang binaan Kaabah. Siapa yang binanya? Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dibina semula qawa'id. Qawa'id itu tiang-tiang Kaabah. Sebab itu ada makam Nabi Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membina. Itu disebut dengan makam Ibrahim. Ya. Jadi Hijr Ismail, kawasan Nabi Ismail alaihissalam juga disebutkan. Sebab ada kaitannya dengan kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam di antara Nabi Ulil Azmi? Siapa dia Nabi Ulil Azmi? Dari berapa Nabi Ulil Azmi ini? Ulil Azmi ini yang penuh dengan keazaman, mereka melaksanakan dengan penuh pengorbanan dan penuh ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 nabi, iaitulah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa dan juga Nabi Isa, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi ini diuji dengan ujian yang besar. Di antara ujian paling besar antara nabi-nabi inilah termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi banyak sejarah yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan ataupun meletakkan ucapan atau doa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga disebut sebagai Abul Anbiya, bapa kepada nabi-nabi. Lahirnya nabi-nabi itu adalah berdasarkan Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu ada kawan mengatakan atas permintaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta dengan Allah supaya namanya itu dikekalkan. Dari doa disebut oleh orang di seluruh dunia. Wallahu a'lam. Tentang persoalan tersebut saya tidak mampu untuk memberikan jawapannya. Ya, mungkin benar, tapi saya wallahu a'lam, saya tidak dapat maklumatnya berkaitan tentang permohonan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim memang di antara para nabi yang kalau tuan-tuan dan puan-puan baca di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim di antara nabi yang paling banyak berdoa. Dan Nabi Ibrahim juga Allah sebutkan surah Ibrahim. Ada dalam surah Ibrahim. Baca pada ayat saya tak lupa, kalau tak silap bermula daripada ayat yang ke-10 kalau tidak silap. Di situ Allah menceritakan doa-doa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim dengan doa yang panjang. Banyak doanya. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan nas tahwi ilaihim, ya. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah meletakkan
min dzurriyyati, daripada sebahagian zuriatku ini, biwadin, pada suatu lembah, ghairi dzar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, di sisi rumah kamu yang diharamkan, wahai Allah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah ya Tuhan, Kau jadikanlah mereka ini orang yang tak pernah leka daripada menunaikan ibadah salat, wahai Allah Subhanahu wa taala. Faj'al af'idatan minan nas, dan jadikanlah pemikiran hati-hati sebahagian daripada manusia. Allah sebut faj'al af'idatan minan nas, sebahagian daripada manusia, maknanya orang yang beriman itu rasa rindu untuk pergi ke tempat tersebut. Tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat, dan berikanlah rezeki mereka dengan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Bumi Mekah ketika itu mana ada tumbuh-tumbuhan? Tidak ada makanan, tidak ada minuman, air pun tidak ada. Tapi hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu, Allah wujudkan air Zam-Zam daripada zaman Nabi Ibrahim sehingga zaman kita ini tak pernah kering. Walaupun sungai-sungai yang berada di Selangor, di negara kita ini semuanya kering belaka, tapi air Zam-Zam, bumi panas bagaimanapun, dia tetap berada dalam keadaan demikian. Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para anbiya. Subhanallah, ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, jadi itu di antara doa-doa yang disebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan seluruh doa-doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan salah satu selawat ini disebut dengan nama selawat Ibrahimiyah. Cuma ada orang dia menjadikan hal ini, dia kata selawat selain daripada itu bukan selawat. Kita sebut dengan selawat tafrijiyah, kita selawat nariyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman taman ila akhirih. Ya Allahumma salli salatan bagi tanfariju bihil qurab wa tuqdi bihil hawaij, dan sebagainya. Taqdi bihil hawaij itu bukan daripada selawat. Ulama menyatakan tetap sahaja ia dinamakan sebagai selawat apabila kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana jelas daripada dalil Al-Quran yang seringkali dibaca oleh tuan-tuan Bilal kita nanti masa nak naik mimbar. Apa dia? Apa dia bacaannya? Ingat nak jadi Bilal sebelum jadi imam. Yang Bilal, dia berdiri kat depan, apa yang dia baca semasa sebelum imam naik ke atas mimbar? Bukan. Perkataannya hampir dah nak masuk dah tu. Tapi apa dia kata? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bayangkan daripada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala nyatakan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kalaulah Allah mendoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kata kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi sallimu taslima, berselawatlah kamu ke atasnya, ke atas Rasulullah dengan selawat dan juga salam. Jadi kita semua dengan sallallahu alaihi wasallam itu juga selawat. Apapun ucapan yang merujuk kepada kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga adalah merupakan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Baik. Nilainya, hadis ini adalah suatu hadis yang mengandungi nilai hukum. Ulama hadis sepakat mengatakan tentang sahih sanadnya dan matanya. Matan itu ucapan tersebut. Matan ini perkataan dalam tu, ucapan Rasulullah itu disebut dengan matan. Baik, sanadnya adalah sahih, matannya juga adalah sahih. Ulama fiqh daripadanya dapat dikeluarkan hukum yang ditunjuk olehnya. Jadi ada beberapa perkara-perkara penting yang dibicarakan dalam hadis ini. Apa perkara penting tersebut? Dibicarakan pada muka surat 143. Perkara halal, perkara haram, larangan dan kedudukan hati. 4 perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala halal, haram, larangan, dan satu lagi syubhat. Perkara yang syubhat disebut dalam hadis ini termasuklah tentang kedudukan hati dalam kehidupan manusia. Baik, yang pertama,
suatu yang halal dan haram. Pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan perkara yang halal dan yang haram, sesungguhnya yang halal itu nyata dan terang, dan yang haram itu pula nyata dan terang. Yang halal itu tidak dilarang, tetapi yang haram itu adalah dilarang. Kedua-duanya adalah terang kepada manusia serta diketahui pula hukum-hukumnya. Dalam Islam kita terikat dalam kehidupan. Artinya dalam kehidupan kita ini tidak bebas. Memanglah dalam Al-Quran, Ustaz, kan Al-Quran kata la ikraha fid din, tidak ada kesalahan, tidak ada paksaan dalam agama. Betul, dalam Islam itu tidak ada paksaan pada agama. Tapi pada siapa? Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita masuk dalam Islam, bila kita masuk sahaja dalam Islam, kita ada undang-undang. Bahkan sebenarnya dalam kehidupan manusia, mana ada manusia yang hidup dalam keadaan bebas, sebebas-bebasnya? Tidak ada. Tanyalah yang mempertahankan tentang macam-macam lah, LGBT dan sebagainya. Masing-masing dia akan terikat dengan undang-undang. Dia kata mana boleh kebebasan manusia, hak kebebasan manusia. Mereka yang mempelopori tentang hak kebebasan manusia sebagai contohnya, mereka masih lagi yakin dengan undang-undang. Amerika Syarikat yang dikatakan sebagai orang yang paling kuat ataupun mereka yang paling banyak untuk mempertahankan kebebasan manusia. Tapi kenapa ada undang-undang dalam negara mereka? Nah, kata bebas manusia, tapi kenapa undang-undang perlu ada? Maknanya dalam kehidupan kita, kita tidak akan dapat membebaskan diri kita daripada undang-undang. Bebas bagaimanapun keadaan kita, kita terikat dalam kehidupan. Nah, begitu juga dalam Islam, kita ada beberapa undang-undang yang diperuntukkan oleh Allah. Dan undang-undang ini bukan tujuan untuk menyusahkan manusia, tidak. Allah tahu apa kehendak daripada kita. Fitrat Allah telah memberikan kepada kita ini beberapa fitrah, naluri, yang mana dengan naluri ini membolehkan dan memungkinkan kita untuk melaksanakan arahan-arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah Allah memberikan kepada kita kewajiban sembahyang. Sebab Allah tahu manusia boleh menunaikan sembahyang. Orang Islam boleh menunaikan sembahyang. Kalau serahkan kepada kucing, masalah juga. Macam mana dia nak qiyam ni Ustaz? Kucing. Macam mana dia nak rukuk? Nak sujud mungkin bolehlah dalam keadaan itu begitu. Tapi persoalan berdiri itu macam mana? Tak boleh dilakukan kepada kucing. Tapi bagi manusia ni, semua hakikatnya manusia dia berdiri. Tak ada manusia yang dia buat kaki dengan tangan itu serupa macam binatang yang empat dan sebagainya. Tak ada. Allah letakkan sesuatu hukum itu sudah bertepatan dengan naluri manusia. Fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada manusia, tidak akan ada pertukaran, ya. Ciptaan-ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kepada kita, itu yang pertama. Yang kedua, hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini tujuannya adalah untuk memberikan maslahah kepada kita. Kenapa kita nak menunaikan sembahyang sebagai contohnya, contoh perkara yang halal dan juga yang haram ini? Kenapa Allah meletakkan kewajiban kita untuk menunaikan ibadah salat? Sebab ada tujuan dan matlamat. Bila kita menunaikan ibadah salat, apa matlamatnya? Salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang kita laksanakan tujuannya adalah untuk mencegah daripada kita melakukan perkara fahsya dan munkar. Ada saja Ustaz orang yang menunaikan sembahyang buat juga, ya. Yang sembahyang juga, ada juga yang sembahyang mempunyai menyamar, dia ambil barang orang kat depan. Itu pun ada juga berlaku. Orang tengah duduk ketika sujud, letak dompet kat tengah-tengah, sangkut tangan ni boleh menjulur juga ke situ, dia tarik, ya. Kadang-kadang berlaku. Soalnya dalam bab sembahyang yang dikatakan solat yang boleh mencegah kemungkaran itu adalah solat yang difahami oleh orang yang menunaikan ibadah solat. Waktu sembahyang kena jaga dari sudut khusyuknya, sembahyang kena jaga dari sudut rukunnya, sembahyang kena jaga dari sudut hatinya. Kalau ini dapat dijaga, serupa dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan dijadikan mataku ini terhibur, hatiku ini terasa terhibur, terseronok dengan sebab sembahyang. Tuan bacakan baru ni semalam ataupun 2 hari lepas, kisah seorang wanita, seorang lelaki pondan ataupun seorang lelaki, dia berubah menjadi seorang jutawan. Disebut kan, disebut kenyataan dalam surah Al-Baqarah nak menceritakan bagaimana dia boleh berubah. Antara kuncinya apa? Salat. Subhanallah. Allah jadikan kepada dia hakikat solat itu, terus dia berubah menjadi insan dan dia menangis setiap kali menunaikan ibadah solat, memikirkan tentang dosanya yang lalu, dia fikir tentang dosanya yang lalu, kerana dia berjaya untuk merasai hakikat ketika menunaikan
ibadah solat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ni masih lagi terkial-kial untuk mencari mana tempat khusyuk kita nak menunaikan ibadah solat tersebut. Seakan-akan belum dapat kita merasai hakikat solat. Rasulullah dah nyatakan dalam hadis, ya, dijadikan seronok mataku memandang itu, terhiburnya aku ketika menunaikan ibadah solat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ramai macam banyak sejarah-sejarah hidup manusia dengan solat itu menjadikan mereka ini terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat nak menyelesaikan masalah antaranya Urwah bin Zubair dalam sejarah. Ketika dia sakit, waktu ketika sakit itu kakinya nak dipotong, dia kata kalau nak potong ketika menunaikan ibadah solat. Tabib yang datang, doktor yang datang ketika itu nak memberikan makan kepadanya, waktu nak memberikan makan kepadanya dia tolak, ya. Bukan makan apa, makan ubat tu adalah ubat yang boleh menghilangkan kesakitan. Maknanya seakan-akan darah dalam istilah kita. Jadi dia kata apa, saya tidak mahu untuk memakan sesuatu yang boleh menghilangkan akal aku daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dia berikan apa pun tak nak. Jadi saya bagaimana ni, kaki kamu nak dipotong ni, nak buat macam mana? Tak apa, potonglah kaki aku saat ketika aku menunaikan ibadah solat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh bertahan demikian? Kita boleh dah. Saya tak bersanding. Maka boleh saya boleh cerita. Jadi contoh dalam keadaan kaki lah, katakan nak dipotong. Kaki nak dipotong. Pada potong tu saya nak semayang ni nanti potonglah kaki. Nak bedah pun waktu ketika saya tunaikan semayang. Mana ada? Tak ada. Nak menunjukkan tentang hakikat mereka merasai tentang hal tersebut. Ya, Allah Ta'ala. Dan begitu juga lah dengan perkara yang lain. Kenapa diwajibkan kepada kita berpuasa? Matlamatnya dengan puasa tadi dapat mencegah diri kita ini atau menjadikan kita orang yang bertakwa. Ramai je orang yang berpuasa, tapi tak pernah dilihat mereka itu bertakwa. Makin ramai berpuasa, waktu puasa itu makin banyak pula jualan-jualannya, ya. Daripada hari yang pertama sampai kepada hari yang ke-29 ataupun hari yang ke-28, kita duk sibuk membaca Al-Quran, dia duk sibuk buat kuih nak jual, ya. Tak apa, bukan bermakna tak boleh nak jual, silakan. Tapi kalau kesibukan kita sudah bertukar, itu juga menjadi masalah. Dulu kita tak sibuk jadi peniaga. Peniaga ni kita peruntukkan waktu bulan Ramadan, sebab keuntungan itu pada bulan Ramadan. Dan akhirnya kita tumpukan hal tersebut dah tak jadi dengan apa yang telah diwajibkan oleh Allah untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik ada suatu ketika tahun sudah ataupun 2 tahun yang lepas, ada seorang Cina, penerbit itu adalah seorang Cina. Jadi dia bertanya tentang persoalan yang berkaitan dengan hukum. Saya yakin Cina tersebut tadi, dia adalah orang yang mengkaji tentang Islam. Jadi dia tanya, Ustaz, boleh tak saya nak temu bual Ustaz? Saya nak bertanya tentang masalah hukum-hukum, ya. Dan kemudian saya nak viralkan. Dia buatlah, dia ada program dia tersendiri. Saya tidak menjadi masalah. Kalau nak bertanya masalah hukum, silakan. Saya akan jawab mengikut apa yang saya fahami berdasar kepada Al-Quran dan juga apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu banyak persoalan-persoalan yang dikemukakan. Kenapa Ustaz ni seorang yang berpuasa tapi tengok, ya Allah pakai skirt. Dia tanya pakaian skirt ni macam mana? Apakah dia diangkat sebagai orang yang berpuasa? Ya. Apakah orang yang berpuasa pada saat yang super melakukan maksiat? Perkataan itu bila diajukan, saya fikir dia ni memahami, dia tahu tentang Islam. Mudah-mudahan kita doakan dia juga akan menerima Islam sebagai agama kehidupannya. Doakanlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia. Nah, timbul soalan. Sedangkan Al-Quran menyatakan sebaliknya, orang yang berpuasa itulah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dapat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, tapi masih lagi tidak wujud hal tersebut. Kenapa? Sebab orang yang berpuasa dia tidak memahami hakikat ketika dia berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pandangan mata tidak dijaga, hati tidak diraihkan, amalan-amalannya hanya sekadar menahan makan dan minum waktu bulan puasa. Tapi ibadahnya semua ditinggalkan, sembahyang tinggal kerana puasa letih, ya. Quran juga ditinggalkan mungkin kerana kepenatan akibat daripada berpuasa. Hakikatnya kalau kita rajin berpuasa, biasa dengan berpuasa, ini tidak menjadi masalah sebenarnya dalam hidup kita. Perjalanan kita pun memanglah ada lemah tu, agak letih sedikit tu mungkin ada, tapi tidak terlalu keletihan dengan amalan puasa yang menjadi kebiasaan dalam hidup kita ini. Baik, dan seterusnya dengan amal yang lain. Begitu juga dengan persoalan yang berkait dengan halal dan juga haram. Kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan halal dan haram? Itu nak menyeimbangkan kehidupan manusia supaya berada dalam keadaan baik. Ya. Curi, kenapa curi itu diharamkan dalam Islam, tidak dibenarkan dalam Islam? Sebab memanglah kalau katakan kita buat mencuri, duit tersebut kita nak bantu orang miskin, pada saat yang cukup kita menyusahkan orang lain. Ni, dia orang kaya Ustaz, duit banyak, dia tak pernah nak bagi sedekah kat kita orang di kampung, duduk kat kampung. Boleh tak kita rompak duit dia
dan kemudian duit itu kita bagi pada orang kampung kesian semua. Memanglah nampak dari satu segi bagus, tapi pada segi yang lain kita menyakiti orang tersebut. Nah, Islam menolak tentang hakikat tersebut. La darar wa la dirar. Tidak memberikan mudarat pada orang lain, dan dia juga tidak memudaratkan pada dirinya dan tidak memudaratkan pada orang yang lain. Kaedah disebut dalam Islam. Jadi maknanya kita memanglah buat baik pada orang lain, tapi dia telah kita telah sakiti akan dirinya dan sebagainya. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, bahawa di antara yang tidak dilarang kerana halalnya ialah seperti memakan makanan dari biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan atau daging binatang yang halal, dan meminum minuman dari air susu atau lainnya selama tidak ada larangannya. Jadi selagi namanya minuman tersebut minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menjadi kepada kita masalah untuk melakukan ataupun untuk meminum dan memakan makanan tersebut. Yang penting kenyataannya halal. Makan nasi boleh tak? Apa tak boleh, dia nak makan makanan. Apa jenis nasi yang ada? Tapi kalau nasi yang telah kita ketahui dalamnya ada racun, memanglah kita haram untuk makan. Tak ada pun dalil daripada hadis Rasulullah yang kata nasi ada racun tu. Maka saya tak jumpa nasi ada racun dia. Memang tidak ada hadis Rasulullah yang menyebut hal tersebut. Tapi Al-Quran nyatakan wala tulqu, antaranya Allah sebut wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan lontarkan diri kamu itu kepada kerosakan. Nasnya umum, tapi dia memberikan makna dikiaskan dengan hukum-hukum yang lain. Itu juga ada persoalannya. Dan berkaitan makan benda yang beracun itu membawa kepada pembunuhan, itu juga adalah disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai membunuh diri, qatlun nafs, ya. Sedangkan membunuh diri itu juga adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Rasulullah menyatakan di antara 7 dosa besar, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kamu 7 perkara dosa-dosa besar, antaranya adalah membunuh diri, ya. Jadi kita makan benda yang beracun dari sudut akal yang memang kita akan mati, maka kita juga dianggap telah melakukan dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benda yang halal, selagi mana nas menyatakan tentang halal, silalah sahaja makan. Cuma persoalan hari ini masyarakat kita ni dia nak makan dah tak ada makan macam dulu. Mereka tak melihat lagi tentang ayam, ya. Mungkin tidak melihat lagi tentang daging lembu. Zaman sekarang ni makanan tak macam-macam. Saya pun tak tahu apa jenis. Orang berminat nak makan mungkin Allah Alam. Timbul juga persoalan, boleh tak nak makan daging arnab, boleh tak nak makan daging kucing, boleh tak nak makan benda yang dah ada, kita nak memilih makanan yang lain. Itu yang timbul masalah tu, ya. Timbul masalah kita sebab ada benda-benda baru yang terpaksa dipikirkan, ni makan ni boleh ke tak boleh. Itu persoalan-persoalan. Itu dari sudut makannya. Dari sudut pakaian ataupun dari sudut benda yang kita pakai, contohnya cincin. Dalam hadis Rasulullah SAW tidak boleh kita lelaki tidak boleh memakai cincin. Nah, timbul juga soalan, Ustaz, kalau cincin campur dengan perak ni macam mana pula? Hadis Rasulullah tak ada cincin campur dengan perak. Itu yang dibahaskan nanti para ulama terpaksa berbahas ataupun mereka mengeluarkan hukum atas nama walaupun dicampur dengan perak, walaupun dicampur dengan apapun, atas nama dia memiliki emas, ya, maka dia tetap dianggap sebagai emas tetap. Sebab ada orang tanya, Ustaz ni emas putih ni boleh pakai ke tak boleh pakai? Emas putih. Saya tanya balik, kalau emas putih itu kita je namakan dia sebagai emas putih, tapi dia bukan berasal daripada emas, silakan saja pakai, ya. Sebab yang pentingnya bukan isim itu, yang pentingnya musamma. Yang penting bukan nama, tapi yang penting adalah yang dinamakan itu asalnya apa. Tapi kalau katakan emas putih itu memang berasal daripada emas, cuma entah macam mana teknologi sekarang ni dia boleh ubah warna kuning itu bertukar menjadi putih, ya, tapi asalnya adalah emas, tetap saja tidak dibenarkan walaupun namanya emas putih, ya, dan warnanya tak macam emas. Kalau dia emas, tetap saja dia tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, ini kan kaedah yang telah ditentukan oleh para ulama. Menyusahkan betul lah Islam. Bukan Islam susah, tapi kita